Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang. Yang berhormat Saudara Datuk Seri Alexander Natalinggi, yang berhormat Saudara Dr. Profesor Datuk Seri Dr. Sim, yang berhormat Saudara Datuk Lee Kim Chin, sebenarnya yang berhormat Saudara Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi, Dev-Dev Jemputan, tuan-tuan, puan-puan, ketua-ketua masyarakat yang saya hormati sekalian. Saya mengucap setinggi banggaan dan terima kasih kepada pihak SCDC Energy kerana menjemput saya tengah hari itu dan seterusnya memberi saya penghormatan untuk melakukan satu upacara pecah tanah yang membolehkan mereka membangunkan satu filling station istimewa lah pada tengah hari ini. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan syabas dan tahniah kepada pihak SCDC Energy dengan kerjasama pihak Petros untuk mendirikan atau membangunkan sebuah stesen minyak ini. Dan saya harap bahawa ini melambangkan satu lagi pendekatan baru di mana kita mempunyai stesen minyak 3 in 1. Kalau kopi dah 3 in 1, upaya stesen minyak pun ada 3 in 1. Iaitu satunya pengisian menggunakan fossil fuel ataupun bahan bakar yang kita tahu, dan keduanya menggunakan elektrik, iaitu kereta yang menggunakan tenaga elektrik bateri, dan ketiganya menggunakan cara baru iaitu bahan bakar hidrogen. Ini adalah pertama kali di Malaysia kita ada 1 dan 3 bahan bakar. Pertama kali. Dan pertama kali jualah di Kampung Darul Hana. Kampung lain saya ada Darul Hana dulu. Tahniah kepada orang Darul Hana. Udah je masjid kaca. Ada stesen minyak lagi. Tapi ini akan kita bangunkan juga di tempat-tempat yang lain. Saya difahamkan yang keduanya akan diada di Batu Kawah, MJC. Jadi tuan-tuan mungkin nanya saya apa hal kita ada 3 tu. Kena asyik makan minyak aja. Jawapannya ialah minyak tu banyak keluar asap. Kerana mungkin kita makan motor kita minyak, sama adanya minyak benar kah diesel kah, nya mesti keluar asap. Dan asap mencemarkan udara. Kalau udara tidak mencemar tu, yalah beres ya. Termasuklah COVID tu. Kerana keadaan alam sekitar kita kena dicemar. Dan juga cara hidup kita sentiasa takut-takut jaja. Maka saya dah pakai topeng. Kini tu terpaksa takut pakai topeng. Berjarah pun saya dah pakai tangan lagi. Engkau kan dada. Semua dah berubah dah. Kenapa? Kena pencemaran. Munsik saya tanya Dr. Sim. Nya doktor. Kuman-kuman tu yang berkeliaran. Dan kuman COVID tu kita sih tahu sini tempatnya. Dekat tu kah ada kah? Kita sih tahu juga. Tapi nya boleh membiak apabila udara kita sih bersih. Betul doktor? Ah betul. Saya bukan doktor, saya doktor peket. Bukan doktor benar. Jadi bermakna ini keadaannya. Sebab itu kita cari langkah secara baru dari sudut sains. Sains tu nya boleh mengeluarkan hidrogen daripada air. Air tu adalah H2O, hidrogen dengan oksigen. Apa yang kita buat air yang dipecah 2. Sikit yang keluar oksigen, sikit yang keluar hidrogen.
Hidrogen tu boleh menjadi alat bakar untuk kita mengeluarkan tenaga. Sebabnya adik kakak Sarawak, Tuhan sayangkan kita banyak air. Jadi air tu lah guna di Bakun Dam air, Batang air dam air, Murun Dam air, Silamak Gibalih air, di sungai pun ada air. Tapi yang mesti mau air yang bersih lah, special. Impurities yang ada. Jadi air tu akan kita rawat, bukan rawat lah, kita pecahkan. Prosesnya namanya electrolysis lah. Dipecahnya dua, jadi keluarlah hidrogen dan juga oksigen. Dan hidrogen tu lah boleh digunakan untuk kita bergerak, termasuklah apa juga mesin lah. Macam minyak juga lah tenaga. Masuk dalam perahu, enjin, asal enjin aja. Tapi enjin tu saya ada visi apa nama blok enjin, saya ada. Nya kena jalan gajak masih berbunyi. Saya ada sebuah kereta ya, si berbunyi. Dan waktu tu gaji mahal lah, tapi kelaknya murah. Dalam masa 5 tahun saya fikir rega tu akan murah. Jadi situ sigitnya pakai minyak, duanya pakai hidrogen, ketiganya pakai bateri. Ada kini tu elektrik car, pakai kuasa bateri elektrik. Tapi sigit bateri tu ada lithium, ada bahan dalamnya yang si friendly dengan alam sekitar, yang si mesra dengan alam sekitar, ya bateri itu. Dan bateri itu berat. Sebab kedayalah saya fikir hidrogen tu akan menjadi satu bahan bakar yang pada masa depan menjadi bahan yang terpenting. Jadi kita negeri Sarawak, kita mulalah tu. Saya mengucap tahniah kepada SIDA SED Energy dan juga SIDA SEB yang telah memulakan apa kata kita tu logi untuk mengeluarkan hidrogen tu. Jadi kita negeri Sarawak telah minta kerajaan pusat dengan Menteri Keuangan, kalau ada kereta yang menggunakan hidrogen, mintalah jangan dicukai dulu. Kerana itu adalah barang baru. Jadi tuan-tuan dalam dunia pun untuk ada perkara baru. Saya berani mencobakan tu sebab kami mencari hydrogen station mari. Nun di negeri Perancis. Mencari kena nak nama hydrogen ada juga takut-takut kita nak nama hydrogen bomb. Takut jadi bom. Jadi kami pergi negeri Perancis mencarilah stesen kena stesen minyak tapi nya hidrogen. Pusing, lepas tu dekat Eiffel Tower di mana banyaknya pelancong. Di sialah ada stesen. Munya membahaya. Si kada Perancis mula stesen kat dia. Bermakna nya si bahaya. Dan tu akan mengagakkan jentera kita, termasuklah kereta-kereta kita. Dan di negeri Perancis nya dah menggunakan taksi menggunakan hidrogen. Di Korea pun kedaya juga. Di Jepun pun kedaya juga. Jadi masanya apa nak sebut saya, negara di situ akan bertukar. Si guna minyak tapi guna hidrogen. Dan kalau kita banyak keluar hidrogen, tidak tu akan beli hidrogen kita. Jadi masa depan negeri Sarawak dari sudut ekonominya akan terjamin untuk masa depan. Jadi tuan-tuan mungkin kita ngata napa kerja Bang Jo tu nak pelik-pelik. Cayalah. Masa depan kita cerah. Dan kita ngaturkan tu selepas kita buat kajian. Si kata orang tembak-tembak aja lah. Si ada kita buat kajian. Dan juga stesen tu akan menggunakan jenama Petros. Kerana Petros akan menjadi syarikat yang akan bekerjasama dengan SEDC Energy untuk kita menjualkan bahan tenaga bakar. Termasuklah waktu tu masih minyak, kaya elektrik dan juga hidrogen. Jadi kita lah negeri yang pertama di Malaysia
mungkin juga di rantau ini ya, yang mengeluarkan hidrogen. Saya tahu dalam selain pada Jepun dengan Korea, negeri yang menggunakan hidrogen ialah Malaysia. Dan di Malaysia Sarawak aja, negeri lain belum ada. Kita yang dulu. Jadi tuan-tuan, bukan kita nak madah kita guna yang pertama, kita mau untuk berjalan untuk masa depan. Dan ekonomi kita akan meningkat. Jadi saya akhirnya mengucap tahniah kepada SADC Energy, dan sebenarnya banyak lagi nak dikerja saya tu hal minyak. Tunggulah kita dalam masa 2 minggu tu yang akan menguntungkan negeri Sarawak. Apa yang penting, politik kita mesti stabil. Darul Hana mesti aman. Dan juga negeri Sarawak mesti aman. Kita ada masa depan kita yang lebih baik daripada hari itu. Dan insya-Allah negeri kita pada 2030 akan menjadi negeri yang termaju di Malaysia dengan sumber yang ada yang harus kita uruskan dengan baik. Itu adalah apa disebut orang renewable energy, iaitu tenaga yang boleh diperbaharui, satu. Nombor 2, kerjaan kita akan menguruskan alam sekitar kita dengan baik. Ketiganya, kita akan menjadi negeri dalam dunia tu yang memberikan pentingan kepada sustainability dalam environment kita, dan tentu sekali kita dapat claim carbon credit. Saya akan mengubalkan undang-undang di Sarawak mengenai dengan trading komoditi hidrogen lagi itu. Apa namanya, carbon credit. Dan ini adalah kehendak dunia, dan biarlah Sarawak memain peranan yang penting dalam agenda pembangunan dunia pada hari ini. Jadi ajak daripada saya tahniah kepada orang kampung Darul Hana dan juga sekitarnya, kerana Kuching juga kena mempunyai pengisian stesen bersepadu pada hari itu. Sekian, mudah-mudahan ia terus maju di masa-masa yang akan datang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.